Pengertian tamadun. Segala pencapaian dan kemajuan mencakupi semua aspek kegiatan manusia dan sudut kebudayaan. Kelimunan dan keagamaan berasaskan prinsip akidah syariah dan akhlak Islam. Keistimewaan tamadun Islam. 1. Kesejaratan. Dapat dilihat di mana-mana sahaja tanpa sempadan geografi. Kedua, keterbukaan. Menerima kemajuan tamadun lain yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, sepanjang zaman. Kesan tamadun bermula daripada zaman Rasulullah SAW sehingga hari ini. Yang keempat, toleransi. Hidup harmoni tanpa mengancam hak kebebasan golongan bukan Islam untuk amalkan agama dan budaya mereka. Kesatuan. Akidah menyatukan umat Islam daripada pelbagai bangsa dan budaya berbeza. Yang keenam, keseimbangan dunia dan akhirat. Islam menekankan aspek kemajuan fizikal dan keduniaan serta pembangunan rohani dan akhirat secara seimbang. Perkembangan tamadun Islam. Perkembangan tamadun Islam terbahagi kepada 9 zaman. Pada zaman yang pertama iaitu zaman Mekah. Yang pertama, memulihkan akidah jahiliah. Yang kedua, memulihkan akhlak bermasyarakat. Yang ketiga, menyeru hak persamaan tanpa mengira bangsa. Pada zaman yang kedua iaitu zaman Madinah, yang mana kemunculan kerajaan Islam yang pertama. Kedua, pembinaan Masjid Quba sebagai pusat keagamaan dan pentadbiran. Yang ketiga, wujudnya undang-undang pertama negara iaitu Piagam Madinah. Yang keempat, umat Islam membina kekuatan ketenteraan sendiri. Yang kelima, Mekah dibuka di bawah pemerintahan Islam. Pada zaman yang ketiga iaitu zaman Abu Bakar. Yang pertama, memerangi golongan murtad selepas munculnya nabi-nabi palsu. Yang kedua, memerangi golongan yang tak membayar zakat. Yang ketiga, arah kumpul Al-Quran untuk salinan khalifah. Yang keempat, perluasan kuasa hingga ke negeri Iraq dan Syam. Pada zaman yang keempat, zaman Saidina Umar, yang pertama, menaruki Baitul Maqdis tanpa peperangan. Yang kedua, telah mengalahkan Empayar Parsi pada 642 Masihi. Yang ketiga, telah menguasai Mesir selepas mengalahkan kerajaan Rom. Yang keempat, memperkenalkan undang-undang tanah termasuk perkenalkan cukai Al-Kharaj. Yang kelima, menggalakkan rakyat membuka tanah pertanian. Pada zaman yang kelima iaitu pada zaman Saidina Osman, yang pertama, meluaskan kerajaan di sebelah timur, Afrika Utara dan Maghribi di sebelah barat. Yang kedua, penulisan semula Al-Quran dikenali sebagai Mushaf Resam Utsmani. Pada zaman yang keenam iaitu zaman Saidina Ali, yang pertama, telah memerangi golongan Khawarij yang cuba memecah belahkan umat Islam disebabkan tidak setuju penyerahan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada zaman yang seterusnya iaitu zaman Bani Umayyah. Yang pertama, perluasan kuasa ke utara Afrika, Sepanyol, Asia Tengah dan India. Yang kedua, zaman kecemerlangan pada masa Khalifah Umar Abdul Aziz. Yang ketiga, bermulanya penterjemahan ilmu daripada bahasa Latin kepada bahasa Arab. Yang keempat, sains dan teknologi mula berkembang seperti dalam bidang pertanian, peperangan dan perkapalan. Pada zaman yang ke-8 iaitu pada zaman Abbasiyah, yang pertama, Al-Qustantiniyah telah ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan ditukar nama kepada Istanbul. Yang kedua, Istanbul jadi pusat perdagangan yang terkenal. Yang ketiga, mempertahankan kerajaan Islam daripada serangan tentera salib. Yang keempat, memperkenalkan wang kertas yang pertama. Yang kelima, pembinaan landasan kereta api dari Syam hingga ke Madinah. Yang keenam, mewujudkan bursa saham di Istanbul. Pada zaman yang terakhir iaitu pada zaman Utsmaniyah. Yang pertama, Baghdad menjadi pusat keilmuan yang terkemuka. Yang kedua, aktiviti penterjemahan daripada bahasa lain kepada bahasa Arab. Yang ketiga, kemunculan tokoh fiqah seperti Imam Syafi'i dan Hanbali. Yang keempat, kemunculan tokoh hadis seperti Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Yang kelima pula, kemunculan tokoh sains seperti Ibn Sina, Ar-Razi dan lain-lain. Yang keenam, penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketujuh, yang terakhir, penubuhan Universiti Qurtubah di Andalus dan Al-Azhar di Mesir. Perbezaan tamadun Islam dan tamadun Barat. Yang pertama,
tamadun Islam. Yang pertama, Islam asas tamadun dan prinsip-prinsipnya tidak akan berubah. Yang kedua, kesepaduan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, kemajuan tidak bertentangan dengan kehendak agama. Bagi tamadun barat, yang pertama, agama adalah kebudayaan masyarakat yang boleh berubah-ubah. Yang kedua, hanya menumpukan kepada aspek keduniaan semata-mata. Yang ketiga, kemajuan mengutamakan keuntungan semata-mata tanpa terikat dengan agama. Idea mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Yang pertama, menghormati sumbangan semua tamadun dengan mencontohi kebaikan yang terkandung di dalamnya untuk panduan dalam kehidupan. Yang kedua, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan pelbagai bidang daripada tokoh-tokoh terkemuka pada masa kini. Yang ketiga, mencontohi sikap yang positif daripada masyarakat yang bertamadun tinggi tanpa mengira bangsa atau agama. Yang keempat, memanfaatkan dan menguasai bidang teknologi yang terkini dalam kehidupan seharian. Yang kelima, menjauhi apa jua jenis budaya yang menjejaskan akidah, ibadah dan akhlak sebagai seorang Muslim. Kesan tamadun Islam terbagi kepada 5. Yang pertama, sosial, memperkenalkan prinsip persamaan antara manusia. Yang kedua, mempromosi kedamaian dan toleransi antara agama. Yang kedua, ekonomi. Pertama, menutup ruang penindasan dengan muamalah bebas riba. Yang kedua, jaminan hak untuk aktiviti ekonomi tanpa mengira kaum dan agama. Yang ketiga, memperkenalkan sistem ekonomi telus untuk bersaing secara harmoni. Yang ketiga, sains dan teknologi, mempunyai tokoh pelbagai bidang seperti perubatan Ibn Sina, matematik dan astronomi Al-Khawarizmi. Yang keempat, falsafah, mempunyai tokoh falsafah terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Yang kelima, keamanan global. Sheikh Abdullah Bayyah terima anugerah Duta Kebebasan dan Keamanan pada Sidang Kemuncak Global PBB 2019. Sekian, terima kasih.